Saya nak mulakan sedikit ya, dan walaupun saya tahu ramai kawan-kawan Cina, India juga yang hadir, tapi kita baru sambut hari keputeraan Nabi Muhammad SAW. Jadi elok saya mulakan mukadimah sedikit atas nama masyarakat Islam. Ini cara kita mendidik. Bagi saya Islam itu adalah mesej keamanan, mesej rahmat dan kebaikan dan keadilan. Nabi Muhammad itu diturunkan dalam ayat Al-Quran disebut firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Ini cara kita mendekati bahwa Islam itu membawa rahmat kepada sekalian alam. Kita betul orang Islam pertahankan akidah kita, akhlak kita. Nabi Muhammad tugas besar membetulkan akidah keyakinan kepada Allah SWT dan sistem akhlak dan moral yang cukup kuat. Bila kita tanya, kalau umat Islam, siapa contoh terbaik? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada pribadi Nabi itu contoh terbaik. Pribadi apa? Kekayaannya? Bukan. Pangkat dan darjatnya? Bukan. Atau ilmunya luar biasa? Bukan. Keturunannya? Bukan. Pribadinya itu ialah dengan mesej kebenaran, kebaikan, mesej keadilan dan kesejahteraan masyarakat manusia. Sebab itu disebut rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Sebab itu kita ambil tindakan. Ada orang kata kita ini tolak ansur, sekarang ini dengan Kristian. Hari itu bila saya pergi Hazard Punggal, kita ini tengok Anwar Koi hidup. Saya pergi Chinese New Year lepas ini kongsi ni. Terus saya kata tengok Anwar ikut Cina. Lepas tu bila kita cakap soal dialog dengan Kristian, kita ikut Kristian. Sudah, Islam ini membawa permusuhan. Kalau Islam ini dibawa mesej, silap sikit bakar Bible, silap sikit hadis sama you, siapa nak hormat Islam? Kalau tengok tokoh Islam itu, tengok muka dia, nampak besar rasuahnya. Tengok tokoh itu, nama Islam tapi zalim. Bulan puasa, bulan Ramadan, fikirkan masalah-masalah miskin. Buat apa orang Islam puasa? Orang miskin puasa, orang kaya puasa, pegawai puasa, polis puasa, guru puasa, orang politik puasa. Untuk apa? Untuk rasa derita, keperitan orang susah dan miskin dan sengsara. Itu tujuannya. Tetapi kita juga tahu ada orang puasa, bulan puasa pun dicuri bala juga. Ada orang puasa, bulan puasa pun dicuri harta anak yatim. Sebab itu bila kita sebut penghayatan agama, bukan nak tunjuk sombong, bukan nak tunjuk arrogance, keangkuhan, kebencian kepada orang, tetapi untuk bawa mesej dan contoh yang baik. Saya ingat sebagai seorang Muslim, kalau saya berjaya dalam pimpinan dan menunjuk orang Islam ini, dia rasa derita orang, susah orang. Baik Muslim atau bukan Islam. Kerana yang membayar zakat orang Islam, yang membayar cukai orang bukan Islam bayar juga. Ya. Yang kerja kuat orang Islam, yang kerja kuat orang bukan Islam. Jadi oleh yang demikian sebagai pemerintah, kita kena jaga dengan adil. Dan kalau orang Islam melihat begitu, dan orang bukan Islam melihat begitu, saya rasa itu sumbangan besar atas nama junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menegaskan di antara lain, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, people of faith, you must spread the message. Yes. Tetapi bukan membicara. Idza da'akum ini menyampaikan. Kita mestilah pantras rasuah. Kerana rasuah ini akan merusakkan negara. Tapi kita kepala bapak ini rasuah. Kita mestilah hidup sederhana.
Makan sederhana, duduk sederhana, pakai semua sederhana. Tetapi kereta kita paling mahal, cincin kita paling mahal. Sebab itu dalam yang Al-Quran dia sebut cincin yang gelap. Sebab itu bila kita baca Al-Quran tadi, iza da'akum, kamu sampaikan. Yes, we can, anyone can say, yes, we battle corruption. Yes, we cannot be greedy. Yes, we cannot be unjust. Tetapi the test, apa dia? Ujiannya adalah idza da'akum, sampaikan message. Ujiannya apa? Lima yuhyikum, dan hayatinya. That is the test. Dalam governance, kita tengok Perdana Menteri ke, Ketua Pembangkang ke, pegawai tinggi ke, menteri ke, menteri besar, semua boleh berucap. Tesnya itu pada amalan. Masa kamu pegang kuasa, kamu curi tak saham, kamu curi tak kontrak, kamu curi tak tanah, kamu curi tak bala, kamu curi tak lembu, fail. Sebab itu we are all accountable. Remember, anak-anak Melayu kalau belajar Islam ni basic, all, even in school, secondary school, they learn the tradition. Ni kita hayati hari keputeraan Nabi Muhammad. One of the sayings yang kita belajar apa dia? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. You are all responsible, and you will all be accountable for your action. A brother, a father, a mother, a teacher, a policeman, all of you without exception. Lagi tinggi pangkatnya, lagi tinggi persoalannya, pertanggungjawabannya. Jangan ingat kita ada pangkat, boleh cakap orang boleh, arah orang ikut, ada kuasa boleh ugut, ada kekayaan boleh beli, boleh lepas. Tetapi akhirnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala, God Almighty, you cannot manipulate, cheat and escape. Sebab itu kita sebut principle of public accountability. Saya pernah memimpin satu badan antarabangsa namanya Accountability, terpusat di London. Ini dia kata saya ejen orang putih dalam. Ejen Amerika, ejen Yahudi, ejen Cina, ejen Hindu, ejen Arab, ejen Indonesia, ejen Israel, ejen insurans. Right. Dari saya dalam accountability, the world body, the accountability, dia jaga pertanggungjawaban, anti rasuah. Jadi saya diminta bagi ucapan utama dalam persidangan. Saya bersama Mary Robinson, masa itu pengurusi hak asasi manusia sedunia. Dia dulu Presiden Ireland. Bila saya berucap, saya kata, ini accountability, pertanggungjawaban, ini bukan idea London atau Barat. Kita pakai semua yang baik. Tetapi saya kata, saya dibesarkan sebagai orang Islam, hafal hadis ini, bahawa kamu akan dipersoalkan. Ini disebut public accountability, karena akhirnya you be answerable. You can cheat, you can manipulate. You are an expert in finance, you can manipulate. You are expert in legal matters, you can manipulate. You are the power sebagai Prime Minister, you boleh guna kuasa, cover up crime. But you can never escape, tak boleh akhirnya di depan Allah SWT. Jadi saya baca kullukum ra'in. Lepas itu profesor dan semua yang accountable tunggu jumpa saya. Dia kata, Anwar, are you serious? I said, yes. You mean to say ni Islam cakap macam ni? Dia kata, yes. Tapi dia kata, tengok, kenapa you cakap macam ni tapi orang Islam rasuah banyak ni? Saya kata, orang Hindu pun rasuah ada juga, orang Buddhis ada juga, orang Kristian ada juga, orang Amerika ada juga. Jadi bukan soal orang, tapi soal prinsip penghayatan itu penting. Now, apa relevance dengan perhimpunan kita pada malam ini? Terima kasih. Aman. Tak gaduh lah Cina, Hindu, Kristian ada. Terima kasih. Saya tengok kawan-kawan kita pasukan keselamatan pun ada. Tak gaduh.
Dia gaduh. Macam baru perhimpunan, ratus ribu orang datang, aman. Dan tak ada orang kacau. Baik, saudara. Sebab itu kita kena jaga. Ini bukan tanggungjawab pasukan keselamatan saja. Ada orang kata ini tanggungjawab polis menjaga keselamatan. Tidak. Tanggungjawab keselamatan ini tanggungjawab kita semua. Ya. Jadi sebab itu, bila ada kita tak setuju soal Bible ini, okey, boleh bagi pandangan. Saya setuju, saya tak setuju, saya gunakan. Tak apa, bagi pandangan. Tetapi tak boleh ada orang pandai-pandai mengatakan, oh, kalau bawa saya bakar. Kamu siapa? Ini perkasa. Dan kemudian bila buat begitu, tak ada orang yang berani tegur. Mana dia Perdana Menteri? Tutup mulut. Mana Menteri Dalam Negeri? Orang Johor. Tak ada dengar. Mana boleh? You tak kira parti itu tak? Saya katalah orang ada, orang keadilan, dia kata saya pakar, saya pecat dia serta-merta. Betul? Kalau ada orang Cina, bukan Chow Juming, dia Cina baik kan? Keluar satu lagi saya tak tahu lah. Ya. Ada umpamanya dihina, hina Nabi Muhammad seperti mana berlaku di Perancis. Kita akan ditedakkan juga kerana tidak boleh hina Nabi, tidak boleh hina Allah. Ini prinsip yang kita jaga. Tapi di Malaysia ini, asalkan sokong UMNO, okey. Ya. PKFZ, okey. AES, okey. Curi lembu okey. Sebenarnya saya sebut lembu ni pasal apa? Pasal buat, you know, duit yang ini elektrik pun ambil. You tahu berapa kali saya ulang hal ini? Ingat, siapa punya? IPP ini pakar sampai Pasir Gudang, YPL, kontrol National Grid, billions untuk 1 tahun. Beli minyak Petronas, gas murah, discounted rate. Jual ke TNB, naik. Bila TNB naik harga, TNB kenakan kita. Dia untung berbilion ringgit, kita yang bayar. Hidup Melayu. Ini apa punya politik? Dan kita appeal ke dalam parlimen. Saya tanya Menteri Kewangan, pasal apa tak berani panggil runding semula? I saw the agreement. Perjanjian kita tengok is lopsided. Semua bayar. Petani, nelayan, orang Cina, orang India, pegawai tinggi, pegawai rendah, polis, guru, semua bayar. Kena bayar. Tetapi tinggi harga. Yang untuk berbilion YTL. Satu lagi Ananda Krishnan, adik angkat kita Mahathir. Ya, tokai judi. Bagi juga IPP. Kemudian satu lagi Genting Highlands, tokai judi Genting. Genting Sanyeng. Satu lagi saya Mokhtar. Ini saya Mokhtar salah cerita di Johor. Yang tu pun sokong lagi UMNO Johor. Ingat, saya jarang sentuh Tazim Muhyiddin. Ini dia kawan dulu saya, kawan saya. Tapi amboi, bukan main. Alkam tu saya Mokhtar dengan Mahathir kejap. Saya Muhyiddin, kianat Melayu. Saya jual tanah Melayu mana? Saya berbelas tahun, 8 tahun Menteri Kewangan. Saya tanya, tanah Melayu mana saya ambil bagi kat Toke ke, bagi Toke Melayu ke Toke Cina. Saham Melayu 1 saya tak ambil, balak 1 saya tak ambil. Sebab tu saya berani cakap, kerana dia tidak boleh. Saya nak tanya Tazim Muhyiddin Yassin, pasal apa yang naik saya Mokhtar mula kerana tanah Johor. Mana dia orang Melayu Johor? Mana Cina Johor, India Johor? Apa kamu tak pandai? Kamu tak gerti niaga? Kamu bodoh sekali sampai semua kena bagi saya Mokhtar? Siapa yang bagi? Muhyiddin Yassin. Dia ada jawab di Johor. Dia tak jawab, kalahkan UMNO di Johor. Mana serang Anwar? Apa yang dia Anwar? Habis suruh hari-hari aku kena lebam dah saya. Oh iya, kena upah. Lepas tu saya suka filem Si Baji Tepuk. Kena kampung dah tu bangun. Main-main. Lawan tegak.
Habis, pukul lah orang lain. Sama aku je kena hari-hari. Cepat semua lagi. Semua nak hantam. Baik, saudara. 4 syarikat ini IPP untuk berbilion ringgit satu tahun. Subsidi kerajaan 20 bilion ringgit satu tahun. Bukan subsidi kepada orang bawah, subsidi kepada company. Untung bilion, subsidi berbilion, kita bayar naik. Dan sekarang TNB ni, meter ni, sistem ni banyak masalah. Betul tak saya cakap? Saudara, we take over insyaAllah. You pray. Saya nak bagi tahu, nak pimpin ni, ya, bukan something jalanan, no. Nak pimpin, leadership is about authority, tegas. Tegas kepada orang salah, orang bawah, orang atas. Kena ikut dulu. Ya, saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu, it's not easy. Sekarang ni kita lawan bukan saja pemimpin UMNO, kita lawan tokoh-tokoh besar, bilion-bilion. Bukan saya iri hati dia meniaga. I'm never against businessmen, but I'm always against corruption and those who exploit the welfare of the poor. Masa saya kecil di universiti, saya lalu masuk kali pertama kem tahanan Kemunting pasal kemiskinan rakyat baling, orang miskin. Ya, ada yang extra graduate baling pun ada. Hasan Karim mana-mana ada. Saudara, kita tanya di parlimen bertahun-tahun. Orang MP keadilan PAS DAP bangun, undinglah semula. Ini bias, orang kena bayar tinggi, syarikat untung banyak. What is wrong with the system? Bagi alasan, saya bagi contoh macam mana Tan Sri Amir Arub EPU. Saya cerita, tak ada, unding pun tak berani. Nanti sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, dia marah TV3, hari-hari marah kita. Debat tak berani. Dia marah seorang-seorang. Ya, tuan-tuan dan puan, kita lawan ini pembangkang. Ini tidak ada moral, tidak ada ini. Bila kita tanya debate, zoom dia lari keluar. Ya, you nak jadi pemimpin, ini kena berani. Baik, insyaAllah, God willing, we take over Putrajaya lepas ini. Ya? Apa kita nak buat? Saya panggil dengan hormat. Ini Ananda Bangga Uka. Main sini duduk. Panggil saya minta. Habis. Ente duduk sini. Oh, harap Johor. Tapi dia kedah. Panggil YTL, panggil Genting. Saya kata agreement ini apa? Kamu untung berapa? Tak banyak tu, 2-3 bilion saja. Tak apa. Agreement ini berat sebelah. Saya tak kisah kalau nak untung 10 bilion. Saya tak setuju kerana rakyat kami kena bayar tinggi. Jadi ini ambil balik agreement ini, kaji balik dalam tempoh 2 minggu, datang balik dan bagi saya jawapan, turunkan harga elektrik, kalau tidak dengan tidak. Kalau nampak saya tak cakap kasar, saya masa itu kedudukan saya kena cakap sopan sikit. Saya panggil Tian Chua untuk sebelah. Bukan bagi buat sikit. Baik, boleh buat, tapi tak mampu dia buat sampai sekarang. Tak mampu. Saya ingat tak salah Dr. Zul kot, yang PAS, yang juga hujah kain. Tak jawab. What is wrong? Kemudian sekarang ini saya muktar. Start Johor, saudara. Dia siapa? Peniaga beras. Okey, di Kedah, pelik, bawa beras siap, jual. Tak apa. Bagi Johor, tanah Kejora, tanah. Baik. Siapa bagi? Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baik. Kemudian sekarang, lepas tu Mahathir ambil dia. Bagi semua. Sekarang Datuk Najib bagi lagi. Gula, saya muktar. Beras, saya muktar. Kereta api, saya muktar. Kereta protong, saya muktar. Puspakom, saya muktar. Lagi pos, saya muktar. Lagi Senai, saya muktar. Labuan Pulau Pinang, ini tak ada. Orang lain, orang Johor ni.
bodoh semua. Semua bodoh. Malakot, IPP, gula, Penang Port, Pos, Gas, Bank Muamalat, KTM, Bernas, Senai, Johor Port, Alam Flora, Puspakom, Proton, lesen 4G. Saya tanya di Parlimen, Datuk Seri Najib, bila saya panggil Datuk Seri Najib, dia pun ambil beg. Pasal dia mesti kurang kan. Saya tanya Datuk Seri, why? Mana ada negara, satu negara di dunia yang boleh bagi bersatu syarikat begitu banyak. Orang kata Melayu, hidup Melayu. Saya tak menentang. Dia nak ambil satu dua, I don't mind. Dan orang Cina kena faham, Melayu, Cina, India, Dayak, Kadar, mesti dia bagi tempat, mesti dia bagi peluang. Tapi takkan Melayu dia seorang bagi gula, hidup Melayu, kita dapat gula, gula naik harga. Kalau dia bagi gula, dia boleh kontrol gula, okey lah. Kita tengok Melayu pandai jaga. Niaga kita dapat gula terus steady atau turun. Ini dapat naik. 4 kali naik lah. Naik terakhir Datuk Seri Najib nak tolong umum. Dengan ini kerajaan terpaksa lah naik harga gula dan minta tuan-tuan perempuan kurangkan gula. Yang untung saya minta. Saudara, tak boleh. Sebab tu saya kata mampu, insya-Allah. Saudara bagi trust. Saya nak bagi tahu saudara, saya dalam perjuangan tidak mudah. Masa muda dah masuk, keluar jadi menteri, jadi pemangku Perdana Menteri, tergajang, boom, jatuh balik ke bawah. Tergajang, kena mati. Lanjang 2 kali. Kali kedua ukur pula benda tu. Harap. Tuan-tuan gelak, tak kena ukur juga kasar je.